Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar komposisi kimia dalam sel. Okay, so kita akan tengok apakah komponen utama yang terdapat di dalam setiap sel organisma hidup. Okay, yang pertama kita akan tengok air. Okay, seperti yang kita sedia maklum, setiap organisma hidup mengandungi air ataupun terdapat air di dalam setiap organisma hidup. Okey, so kita akan tengok apakah sifat dan kepentingan air. Yang pertama, sifat bagi air. Air terdiri daripada molekul ataupun unsur oksigen dan hidrogen, iaitu ataupun lebih dikenali sebagai H2O, yang merupakan sebatan tak organik, maksudnya bukan hidup, dan juga merupakan molekul berkutub. Yang lazimnya air dikenali sebagai pelarut universal, boleh melarutkan hampir ke semua bahan. Okey, kemudian kita tengok dua jenis daya yang yang pertama yang menyebabkan molekul air melekat di antara satu sama lain, yang dikenali sebagai daya lekitan. Dan yang kedua ialah daya yang terdapat di antara molekul air dan permukaan sesuatu tempat. Contohnya di antara molekul air dan gelas, permukaan gelas lah, itu adalah daya lekatan. Okey, sifat bagi air sebenarnya menyerap banyak haba walaupun pada kenaikan suhu yang kecil. Okey, ini yang dikenali sebagai nilai muatan haba tentu air. Okey, contoh aplikasinya adalah berpeluh. Setiap kali berpeluh sebenarnya berfungsi untuk menyingkirkan haba ke persekitaran dari badan. Okey, karbohidrat terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen, dan terdapat 3 jenis karbohidrat: monosakarida, disakarida dan polisakarida. Okey, yang pertama kita akan tengok monosakarida. Mono bermaksud satu. A dibesarkan kat situ kerana monosakarida merupakan gula ringkas, dan 3 contoh monosakarida ialah glukosa, gula daripada bijirin, sebab tu K dia macam tu. Okey, fruktosa, FRU, fruit maksudnya gula yang terdapat dalam buah-buahan, sebab tu buah-buahan rasa manis. Kemudian galaktosa, milk, susu, maksudnya gula yang menyebabkan susu berasa manis. Okey, so tetapi untuk buah anggur mengandungi gula glukosa walaupun anggur sejenis buah. So kebanyakan buah-buahan lain adalah fruktosa, kecuali anggur. Bijirin glukosa lah. Okey, yang kedua disakarida. Di bermaksud dua, maksudnya dua gabungan di antara dua monosakarida. Contohnya kita ada yang pertama maltosa, gula malt, bijirin, sukrosa, tebu, sebab tu kes dia macam tu. Contohnya gula yang ada di rumah yang kita buat air tu, itu adalah sukrosa. Dan yang ketiga adalah laktosa, gula yang menyebabkan susu berasa manis. Okey, maltosa sebenarnya adalah gabungan dua monosakarida, iaitu glukosa dan glukosa. Okey, maltosa ialah glukosa dan glukosa. Okey, kemudian yang kedua kita tengok sukrosa. Sukrosa juga gabungan dua monosakarida, tetapi di antara glukosa dan fruktosa. Dan sukrosa sebenarnya gula dalam tebu tu, gula yang berair lah. Okey, laktosa di antara glukosa dan juga galaktosa. Glukosa dan galaktosa bercampur menghasilkan laktosa, gula yang terdapat di dalam susu ataupun yang menyebabkan susu berasa manis. Okey, tebu gula sukrosa tadi. Yang sebelah ni adalah bijirin malt. So ini adalah gula maltosa. Okey, yang ketiga kita ada polisakarida. Poli bermaksud banyak. So ini adalah rantai panjang bagi karbohidrat. So kita ada contoh yang pertama selulosa yang boleh dijumpai di dinding sel, sebab tu S dia ada daun kat situ. Dinding satu buahan, daun lah. K, kanji. Contoh lain bagi polisakarida adalah kanji dalam beras, gandum. Kemudian kita ada yang ketiga adalah glikogen. Kalau kenapa saya macam tu, kerana glikogen disimpan di hati. Okey, contohnya adalah yang pertama tumbuhan hijau ada selulosa, kacang dan juga ubi kentang mengandungi kanji. Dan juga glikogen tadi, satu lagi yang boleh ditemui di hati lah. Tak kira lah hati ayam ke. Okey, jenis tindak balas yang terdapat dalam biologi cuma ada dua. Yang pertama hidrolisis. Hidro bermaksud air, lisis ialah tindak balas. So maksudnya hidrolisis sebenarnya adalah tindak balas yang menggunakan atau menambah air dalam sesuatu bahan, dan kondensasi adalah menyingkirkan air. Okey, kemudian
Yang terakhir adalah semua monosakarida dan disakarida adalah gula penurun kecuali sukrosa. Sukrosa walaupun gula disakarida tetapi ianya adalah kompleks, susah untuk diuraikan. Oleh itu, lazimnya pesakit diabetes tidak digalakkan untuk mengambil sukrosa kerana ianya sukar untuk diuraikan.